Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 24 Julai bersama saya Khadijah Faisal. Krisis kemanusiaan di Syria antara isu yang masih belum menemui jalan penyelesaian sejak perang saudara itu memuncak pada 2011. Idlib iaitu satu-satunya wilayah terbesar yang dikuasai pemberontak kembali berdarah dek serangan udara Rusia yang menghujani kediaman penduduk. Tragedi subuh di kampung Al-Jadidah, Jisha Syughur ini sungguh sadis kerana mangsanya adalah susuk tubuh insan yang tidak bersalah. 7 nyawa menjadi korban, 4 daripadanya adalah kanak-kanak yang juga adik-beradik berusia antara 1 tahun hingga 7 tahun. Jika benar serangan itu kononnya menyasarkan pengganas atau ahli pemberontak, mengapa kanak-kanak yang baru mahu mengenal erti kehidupan perlu menjadi mangsanya? Bukan 1 atau 2 serangan yang disasarkan, tetapi 4 tatkala mereka sedang lena di ulit mimpi. Ia adalah serangan pertama sejak berbulan-bulan lamanya wilayah itu aman seketika dari letupan bom dan hujan peluru. Timbunan runtuhan ini saksi bagaimana 7 insan menemui ajalnya gara-gara perang. طبعا من هذا المكان قمنا بانتشال 3 أطفال. طبعا هن أخوي كانوا نائمين، الطيران الحربية استهدفتهم نائمين الساعة 6 صباحا، حتى دماء الأطفال لا زالت هون إذا شايفينها، حتى حقائبهم المدرسية وألعابهم. طبعا فرقنا انتشلت من هذا المكان كامل 7 شهداء و14 مصاب، جميعهم مدنيين نازحين من قرية زيادة. الاستهداف كان ب4 غارات جوية من الطائرات يعتبر أنها روسية. Kebanyakan penduduk di sini adalah mereka yang melarikan diri dari Hama iaitu wilayah yang dikuasai kerajaan Syria kerana merasakan Jisha Syughur selamat untuk didiami keluarga mereka. Namun kerajaan pimpinan Bashar al-Assad yang disokong Rusia terus giat memburu pemberontak meski nyawa rakyatnya sendiri menjadi taruhan. والمنطقة كلها مدنية، ما في منطقة عسكرية خالص، يعني كلها مدنية وكلنا نازحين، يعني من منطقة الغاب ومن جبل الزاوية أكثر الناس، فمنطقة مدنية ما في أي شيء. Mereka tidak menyangka kawasan orang awam terus menjadi sasaran meskipun mereka tiada kaitan dengan perbalahan yang tercetus antara kerajaan dan kumpulan pemberontak. Berit menanggung kesakitan lebih pahit kehilangan insan tersayang. Lumrah manusia pasti tidak mampu menahan air mata sambil memikirkan apakah dosa anak kecil sehingga perlu menjadi korban atas perang yang sia-sia. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Tatkala kita merasai kesedihan terhadap apa yang menimpa rakyat Syria, lebih berat perasaan yang ditanggung bapa ini yang hilang 4 anak sekelip mata. Apa yang tinggal hanyalah kenangan alat permainan dan beg sekolah yang masih tersisa di sebalik runtuhan. Namun, zikir yang meniti di bibirnya terus menjadikan dirinya kuat dan redha atas ketentuan ilahi. Pasti dirinya sukar untuk melenyapkan peristiwa hitam yang baru dilaluinya itu dari ingatan. أشد أقول لك راحة وأغلى شيء عندي، أغلى شيء على قلبي راحة، والله راحة. 4 بنات، 3 بنوتات وولد، راحة. حمودي، إخلاص، جنى، سوسو، راحة. Sementara itu, sebagai tindak balas terhadap serangan Rusia, kumpulan pemberontak dengan gabungan Hayat Tahrir al-Syam melepaskan peluru berpandu buatan sendiri ke arah wilayah yang dikuasai Bashar al-Assad iaitu di utara Latakia. Sejak beberapa minggu kebelakangan ini, pergolakan antara kerajaan Syria dan pemberontak bertambah tegang apabila Turki mengancam mahu menggerakkan operasi ketenteraan ke atas pasukan demokratik Syria Kurdish.
Nampaknya krisis yang berakar umbi sejak 11 tahun dahulu sehingga mengorbankan 300,000 nyawa semakin menemui jalan buntu. Apatah lagi pergolakan itu turut mengundang campur tangan kuasa besar dunia iaitu Rusia yang menyokong Bashar al-Assad. Berapa ramai lagi rakyat Syria yang bakal menjadi mangsa dan terus hidup sebagai pelarian di tanah air sendiri? Baru-baru ini wartawan TV Al-Hijrah Nur Hashimah Ismail ke Azaz dan Jarablus Syria bagi menyaksikan sendiri kehidupan anak Syria sebagai pelarian yang serba daif. Kebanyakan mereka melarikan diri dari Idlib dan Aleppo yang pernah menjadi garisan krisis angkara perang saudara dan tidak dapat menikmati hak asasi seperti insan lain. Rakyat Bashar al-Assad bukan sahaja menjadi pelarian di negara sendiri, malah turut mencari perlindungan di Lebanon dan Turki kerana tiada pilihan. Alhamdulillah bertemu kembali. Dari Syria kita beralih kepada perang dua negara bekas Kesatuan Soviet yang membawa kepada krisis makanan global. Baru sehari selepas perjanjian bagi menghentikan sekatan ekspor bijiran di Matrai, salah satu pelabuhan Ukraine iaitu Odessa dibedil peluru berpandu sekaligus menimbulkan keraguan berhubung keikhlasan dua negara untuk menyelamatkan bekalan makanan dunia. Tentera Ukraine mendakwa serangan dua peluru berpandu itu dilancar Rusia, tetapi Menteri Pertahanan Turki menafikan Rusia terlibat dalam serangan terbabit. Bagaimanapun insiden itu tidak menjejaskan operasi pelabuhan, pengangkutan kargo dan ekspor bijiran berjalan seperti biasa. Perjanjian besar pertama yang ditandatangani di Istanbul, Turki pada Jumaat lepas dinaungi pemimpin Turki dan Guterres bagi membuka semula laluan pelabuhan Laut Hitam bagi membolehkan Ukraine mengekspor bekalan bijirin. Walaupun ia bukan garis penamat kepada konflik di lapangan, perjanjian yang sah untuk tempoh 4 bulan itu ibarat cahaya di hujung lorong bagi membasmi krisis kelaparan. Sebelum ini, beberapa negara termasuklah negara termiskin di dunia berdepan huru-hara dek kehabisan bekalan gandum memandangkan Ukraine dan Rusia merupakan negara pengeluar terbesar bijirin selain menyumbang kepada ekspor minyak bunga matahari. Perang yang masuk 150 hari itu telah menyebabkan hampir 25 juta tan gandum dan bijirin lain disekat di 4 pelabuhan Ukraine oleh kapal perang Rusia dan periuk api diletakkan bagi mengelak serangan amfibia. Bagi mewujudkan situasi menang-menang terhadap kebimbangan Rusia jika kapal Ukraine membawa pulang senjata, semua kapal akan diperiksa di pelabuhan Turki dan kargo akan dinilai sebelum kembali ke Ukraine. Krisis makanan khususnya kehabisan bekalan gandum dapat disaksikan di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika yang menjadikan sumber itu sebagai makanan ruji. Spekulasi dari perang terbabit, harga barang turut melambung di pasaran sekaligus meningkatkan inflasi. Sejak Rusia menyerang Ukraine pada 24 Februari lepas, harga minyak global mencecah paras tertinggi dan Afrika merasai kenaikan harga 2 kali ganda. Ia mempengaruhi kos pengeluaran sekaligus menyebabkan harga roti naik 40%. Ukraine dan Rusia merupakan pembekal utama gandum dan bijiran lain ke Afrika, manakala Rusia adalah pengeluar utama baja. Walaupun subsidi petrol diberikan, namun ia tetap dijual pada harga pasaran semasa dan ia secara langsung menjejaskan rantaian bekalan. Sementara itu di Mesir, harga gandum dan jagung naik 2 kali ganda susulan krisis Rusia-Ukraine. Bagi mengurangkan kebergantungan kepada import dari Ukraine, penduduk giat mengusahakan tanaman gandum untuk kegunaan sendiri. Malah tanaman itu dibuat lebih banyak berbanding sebelum ini. Ketika perang di Ukraine masih memuncak, Rusia secara hakikatnya menafikan punca utama krisis makanan global berpunca daripadanya. Presidennya Vladimir Putin bertegas pihaknya tidak pernah menghalang Ukraine mengekspor gandumnya sebagaimana didakwa Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Malah Ukraine masih mempunyai laluan selamat iaitu menerusi Poland dan Hungary. Putin sebaliknya mendakwa Blok Barat sengaja mencetuskan spekulasi OTU bagi menutup punca sebenar krisis makanan global yang berlaku sebelum perang tercetus.
Baik, sekian Global Hijrah minggu ini. Lagi kepuasan isu antarabangsa dalam dan Global Hijrah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.